kemudian jadi istihadah. Tidak ada tamyiz yang boleh kita gunakan untuk membezakan darahnya. Dan tidak ada adat yang boleh kita rujuk untuk menentukan nifasnya. Maka kita guna kaedah apa? Ihtiyat. Ambil yang paling sedikit, iaitu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang nifas lahzah, sekurang-kurang haid adalah apa? 1 hari. Nampak tak? Maknanya haid itu dia telah menggunakan kaedah yang sebelum ni. Macam biasalah mubtada'. Kemudian penting. 46. Jika ada seorang wanita setelah dia melahirkan kemudian dia mengeluarkan darah 60 hari 60 malam. Okey. Kemudian putus 1 jam. Penting apa sekali lagi? Jika ada seorang wanita setelah dia melahirkan kemudian dia setelah dia melahirkan, okey. Kemudian dia mengeluarkan darah. Kemudian dia mengeluarkan darah. Berapa lama? 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Kemudian Putus 1 jam. Putus 1 jam. Ini kita dah belajar dah sebenarnya. Kamu tulis 60 hari. Kemudian tulis 1 jam. Okey. Kemudian keluar darah lagi selama 15 hari 15 malam. 15 hari. Gitu surah dia. Ini kita dah belajar. Iaitu tidak ada syarat sekurang-kurang suci antara nifas dan haid itu 15 hari. Maka dalam surah ini 1 jam sahaja. Setelah itu datang darah, maka darah itu dikira haid. Darah itu dikira haid, dia tidak boleh dikira nifas sebab dia sudah melepasi 60 hari. Dia tidak boleh dikira istihadah sebab dia punya jumlah dia itu melebihi 24 jam. Lebih 24 jam. Tapi kalau lepas 1 jam keluar darah, 23 jam je. Contoh kan. Jadi kita tak bolehlah ukur dia haid. Sebab sekurang-kurang haid kita perlukan. Baca? Maka masalah ini tidak dapat digolongkan pada masalah istihadah. Jadi dia tak dipanggil istihadah ni. Sebab apa? Sebab dia ada suci tengah tu. Dan suci tu pula dah melepasi. Memanglah dia melepasi 60 hari kan. Tapi dia ada suci tengah tu. Dia kalau contohnya straight 60 darah, 61 pun ada darah, 62 pun ada darah. Itu baru dipanggil mustahadah. Tapi di sini selepas cukup 60 hari tu ada suci. Ada naqa. Baru dia datang semula. Maka datangnya naqa di tengah itu menafikan dia dipanggil darah dia bersambung. Yang akan dijadikan istihadah itu apabila darah dia musalsal bersambung-sambung sampai melebihi 60 hari. So sekarang ni dia bukan nak terangkan tentang sekurang-kurang suci itu. Dia nak terangkan dalam surah ini walaupun dia keluar lebih daripada 60 hari tetapi oleh kerana ada gap walaupun 1 jam sudah cukup untuk ia tidak dipanggil apa? Ia tidak dipanggil mustahadah. Tapi dengan syarat dia berhenti itu pada hari ke-60. Tak lebih. Lagi? Kerana antara darah yang lamanya 60 hari dengan selanjutnya terpisah putus. Ada putus. Ada putus. Ada putus. Okey. Bahkan darah yang lamanya 60 hari sebelum putus semua disebut nifas. Dan darah yang lamanya 15 hari setelah putus semuanya disebut haid. Semua je disebut haid, ma'ruf. Itu ma'ruf. Dan putus yang hanya 1 jam disebut waktu suci. Putus yang hanya 1 jam dipanggil waktu suci. Jelas kan? Okey. Lagi?
suci yang memisahkan antara haid dengan nifas. Waktu suci yang memisahkan antara haid dan juga nifas. Lagi? Kelima, cara salat bagi orang yang istihadah. Habis. Halas. Kita baca ibarat Arab pula. Kita baca mula daripada bawah ni. Ibarat wa uburuhu sittina yauman. Itu. Baca sampai habis ibarat. Okey, baca. Dia kira sebagai ulang balik lah. Cuma kita nak tengok dia melalui teks Arab. Baca. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam. وعبوره 60 يوما كعبوره وعبوره 60 يوما. Baca. الحيض أكثره فيأتي هنا أقسام المستحاضة. Jadi datanglah di sini, maksudnya dalam masalah ini aksam-aksam mustahadah. Apakah aksam-aksam mustahadah? Maka dia datang juga di sini. Apa dia aksam dia? Semua itu datang di sini. Fayakti guna. Shalom. Fayakti guna aqsamul mustahadati bi ahkamiha. Dengan hukum-hukumnya. Kemudian fa in i'tadat nifasan wa haidan. Fa in i'tadat nifasan wa haidan. Fa nifasuha al-'adatu. Wa ba'da qadriha ila madi qadru. Madin qadrat tuhriha. Sekali lagi apa? Fa in i'tadat nifasan wa haidan. Fa in i'tadat, ini surah yang pertama. Ini surah yang pertama iaitu apa? Dia datang apa? Dia datang nifas dan haid. Kemudian nifasuha al-'adat. Maka nifas dia adalah adat dia. Wa ba'da qadriha ila ma di qadri tuhriha. Tak faham. Faham sikit. Sekali lagi. Wa ba'da qadriha. Wa ba'da qadriha. Okey. Ila ma di qadri tuhriha. Ila man. Tak jelas lah. Tak jelas. Tak faham. Sekali lagi. Fanifasuha al-'adatu. Okey, ada tu. Ni apa tipe fanifasuha tu? Fanifasuha tu jawab bagi apa? Itu yang pertama, kisim yang pertama. Okey. Kalaulah dia ada adat. Apa adat dia? Fa in i'tadat, dia ada adat nifas dan juga haid. Maka nifas dia akan ikut adat. Madi qadri tuhriha. Mudhi qadri tuhriha. Al-mu'tad. Min al-haid. Tuhur. Summa ba'dahu haiduha ka'adatiha. Atau nifasan faqat. Jadi dalam surah ni kita tengok dia kata apa? Dalam surah ni dia kata fa in i'tadat nifasan wa haidan fa nifasuha al-'adah. Nifas dia adat. Itu nombor berapa punya? A, B, C, D.
Yang berapa? Wa ba'da qadriha ila mudhi qadri tuhriha al-mu'tad min al-haidhi tuhrun. Selepas adat nifas dia, maka lepas berlalunya kadar tadi sehinggalah berlalu kadar sucinya yang mu'tad daripada haid, maka itu dikira sebagai apa? Suci. Kemudian selepas suci itu kita kira hukum dia adalah haid. Okey. Seterusnya. Au nifasan faqat. Baca. Ataupun dia ini hanya ada adat nifas sahaja. Dia ada adat nifas sahaja. Dia tidak ada adat apa? Dia tidak ada adat haid. Macam mana pula? Fahiya mubtada'atun fil haidhi. Fahiya mubtada'atun fil haidhi. Maka dia ini dikira apa? Dikira mubtada'ah pada haid. Faham? Maksudnya dia ni dalam bab haid kita kira dia sebagai apa? Kita kira dia sebagai mubtada'ah. Kemudian lagi baca. Maka dia adalah mubtada'ah pada haid. Ba'da nifasiha al-mu'tad 29 yawman. Fahiya mubtada'atun fil haid. Ini masalah apa? Masalah yang kita baca tadi lah. Dia dah ada pengalaman nifas, tapi dia tak ada pengalaman haid. Maka suci dia, nifas tu macam biasalah. Nifas itu ikut adat dia. Yang ni lain pula. Yang ni adat nifas pun tak ada kan. Jadi bila adat nifas ada, dia pakai adat tu. Contohnya adat dia 20 hari kan. Maka 20 hari itu kita hukum sebagai nifas. Kemudian yang kita bagi contoh tu sebab berapa sebelum ni? 20 80 kan, dia keluar darah 80 hari. Dia dah ada adat nifas. Maka adatnya 20 hari. Maka 20 hari pertama kita hukum sebagai nifas. Kemudian 29 hari selepasnya kita hukum sebagai suci, iaitu istihadah. Kemudian sehari hukum haid, 29 semula istihadah, kemudian sehari haid. Lagi. Thumma tahidu aqallahu ay aqallal haidhi. Kemudian dan dia akan suci 29 hari. Wa hakadha, seterusnya. Lagi. Wa misluha fi ma dzukira. Seumpama perempuan ini juga pada hukum-hukum yang telah disebutkan tadi. Siapa yang seumpama dia? Mubtada'atun fihi ma ni. Mubtada'atun fihi ma ni. Dua-dua dia mubtada'ah. Pada nifas pun dia mubtada'ah, dan pada apa? Pada haid pun dia mubtada'ah. Wa in takarrarat wiladatuha bila damin wa nifasul mubtada'ati majjatan jauh datang ikatan, jangan baca majjatan. Wa in takarrarat wiladatuha ni, dia nak bagi ni satu faedah baru. Perempuan ini akan dikira mubtada'ah dalam nifas walaupun sekarang ni dia ni anak ketiga. Anak yang keluar sekarang ketiga. Dia dah pernah beranak 2 kali dah sebelum ni. Boleh juga berlaku surah dia adalah mubtada'ah dalam nifas walaupun dia dah pernah beranak berkali-kali sebelum ini. Bila tu boleh berlaku? Wiladah bila dam. Maksudnya contoh je. Masa anak pertama tak ada nifas langsung.
Anak kedua tak ada nifas langsung. Anak ketiga baru jadi. Kemudian mustahadah terus. Jadi perempuan ini kita masukkan dalam surah apa? Surah Mubtada'ah. Jadi kita kena taswirkan dengan taswir betul. Biasanya Mubtada'ah nifas ni dia tak pernah beranak. Itu memang biasa dan normalnya. Contohlah berlaku tiada normal. Dia dah pernah beranak berkali-kali tapi setiap kali sebelum ini tidak ada sebarang nifas. Dia juga dikira sebagai Mubtada'ah dalam nifas. Jadi dalam kes macam ni, macam surah yang kita baru tulis tadi, masalah haid konsisten, iaitu dia pakai kaedah hukum Mubtada'ah adalah haid 29.1. Dalam masalah nifas dia pakai kaedah majatun ataupun lahzatun seperti yang dinyatakan di sini. Kemudian au haidan faqat, ataf sebelum ni. Dia hanya pernah tengok haid. Maksudnya dia ada adat pada haid. Dia tidak ada adat pada nifas. Faham? Dalam bab haid dia mu'tada, dalam bab nifas dia mubtada'ah. Oh, dia ada macam tu pula. Kemudian maka sebenarnya tidak ada beza apa pun. Kita bagi masalah haid tu hukum dia. Kita bagi masalah nifas tu hukum dia. Kalau dia ini dalam haid itu adalah mu'tadah, kita bagi dia kaedah mu'tadah yang kita telah belajar. Dalam bab nifas dia mubtadah, kita bagi kaedah mubtadah yang dia telah apa? Yang kita telah belajar tadi. Ruddat fil haidhi li'adatiha fil tuhri fihi kat tuhri. Faham? Contohlah adat dia sebelum ni 15 kan. Kemudian nifas tak ada pengalaman. So keluarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selama 80 hari. Tulis. Surah dia punya adat dia kita ambil lah 15. Dia keluar sampai 90 hari. Contoh. Lajak sampai 90. Jadi macam mana? Maka dalam bab nifas kita akan hukum dia seperti apa? Dalam bab nifas kita akan hukum dia iaitu mubtada'ah. Maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya majah. Kemudian lagi? Jadi ruddat fil haidi li'adatiha fi katuhri wa fin nisa wa fin nifasi majatun. Jadi lahzah 15 tulis. Istihadah haid, istihadah haid. Okey, kama baca. Jadi sebab tu dia ada risalah khas yang Pak Kiai tulis. Dia panjang lagi. Macam yang tadi kita baca tu tak ada dalam matan. Dalam Melayu tu tak ada. Bawah ada. Tak ada sebut kan mumayyizah. Adalah sebut tapi dia isyarat je. Tapi dalam buku tu dia bagi contoh bisa dia panjang lagi. Kama turaju, dia kata seperti mana dibalikkan hukum mumayyizah itu padanya ditamyiziah. Kita akan bagi kat dia hukum tamyiz. Pakai hukum tamyiz dia. Malam tazid ala sittina wala syarta lidha'ifi huna. Malam tazid ala sittin wala syarta. Jadi pecahan-pecahan masalah tamyiz tu tak ada. Cari mana risalah tu. Tapi dhaif tu dia tak ada syarat. Kita dah sebut kan kenapa dhaif kita tak perlukan syarat. Ada disebut kan masalah pertama yang tamyiz. Dhaif kita tak perlukan syarat. Tapi darah kuat dia tak boleh lebih daripada 60 hari. Faham? Darah kuat dia tak boleh lebih daripada 60 hari. Sebab darah kuat tu kita nak hukum nifas. Jadi kalau darah kuat tu lebih daripada 60 hari, macam mana kita nak hukum dia tu adalah
Nifas, sekurang-kurang nifas sebanyak-banyaknya 60 hari. Sama-sama syarat dia macam sebanyak-banyak haid 15 hari. So kita kena pastikan darah yang kita nak hukum sebagai haid itu tidak melebihi sebanyak-banyak haid, iaitu darah kuat. Faham? Okey, kita buat contoh. Satu orang itu terjangkiti. Jadi macam mana? Dia jadi misalnya keluar darah semua 70 hari. Faham? Darah kuat daripada tu kita pecah dua, darah kuat 55 hari. hari. Kejap. Dia payah juga tu. Yang surah yang nombor 1 apa dia? Mula-mula surah nombor 1. Ha? Okey. Tak mumayyizah. Contoh mumayyizah ada. Contoh yang pertama dia ada bagi contoh mumayyizah. Ada kan? Apa contoh dia? 55. Okey. 10 hari lepas. Maka 55 lepas 10 setengah. Betul lah tu. Apa keliru pula? Ini contoh aja. Jadi 65 tadi kita buat kembalilah 70. Kembalikan kepada 70. Dia keluar darah 70 hari. Darah lemahnya 55 hari. Darah kuat 55 hari. Darah lemah baki daripada tu berapa hari? 15 hari. Mudah aja. Yang dikatakan darah kuat itu adalah darah nifas, dan yang dikatakan lemah itu adalah darah istihadah. Dia tak ada darah lemah itu mesti sekurang-kurangnya 15 hari, tak ada. Kalaulah darah lemah itu hanyalah 10 hari pun tetap dikira sebagai apa? Istihadah. Faham? Dia tak ada syarat macam tu. Dia memang tak ada syarat nombor 3 tu, tak ada syarat. Faham tak sebab apa tak ada syarat? Logik dia. Sebab sekurang-kurang suci di antara nifas dengan haid ni tak ada sekurang-kurang. 1 jam pun boleh kan tadi macam. 1 jam pun boleh. Maka tak perlulah syarat darah lemah itu hendaklah tidak kurang daripada 15 hari. Insya-Allah baca. Walau nasiyat adat anfasiha. Yang ni tak sebut juga. Masalah lupa adat. Walau nasiat. Kalau dia lupa adat nifas dia pun ada juga. Jadi masalah adat ni sebenarnya dalam bab nifas, seperti mana dalam bab haid dia paling panjang, maka dalam bab nifas pun paling panjang. Sebab kita kena ihtimal dia ingat dua-dua sekali kadar dan waktu. Dia ingat cuma waktu tu mungkin tidaklah kadar. Kemudian dia ingat dia punya apa? Salah satu saja. Jadi dia kata kalaulah dia lupa adat nifasnya. Ihtatat abadan. Lagi? Lagi? Itu kan qauluhu tu. Qauluhu wa misluha baca. Nifasuha lahbatun. Kemudian wa uburuhu baca. Uburuhu sittina ka uburil haidi aksarahu. Fayunzaru amubtada'atun fil nifasi am mu'tadatun. Mumayyiza am ghairu mumayyiza. Zakira am nasiya. Lagi?
Dia bagi lagi kaedah umum. Maka mubtadaah ni dia akan apa? Dia akan apa tadi, kembalikan masalah dia. Lagi? illam yazid al-qawiyyu ala 60 wa la ya'ti huna baqiyat ash-shurut wa ghayru mumayyizati ila. Jadi di sini dia kata baki syarat ni tak ada. Baki syarat ni tak diperlukan. Kita tak perlukan baki syarat. Faham tak? Baca. Wa ghayru mumayyizati ila majjatin wal muhtadatil mumayyizatu ila tamyiz dan adati wa ghayru mumayyizatil hafizati ila al-adati. Tak faham. Baca sekali lagi. Illam yazidil qawi ala 60. Jadi kalau dalam tamyiz, syarat dia darah lemah, darah kuat jangan melebihi 60 hari. Tadi dia sebut dah. Wala ya'ti huna baqiyatu syurut. Di sini dalam masalah mumayyizah dalam nifas ini tidak datang pada dia baki syarat yang lain. Kemudian maksudnya dikembalikan. Wa turaddu ghairul mumayyizah ila majjah. Kalau dia adalah nufasa dan dia adalah mubtada'ah, kemudian dia ghairu mumayyizah, maka kita kembalikan dia punya nifas dia kepada lahwatun. Kemudian dan mu'tadah mumayyizah ila tamyiz lal ada, ada khilaf. Seperti mana ada khilaf pada masalah haid, mu'tadah mumayyizah nak kembalikan kepada tamyiz ke adat, maka dalam masalah nifas pun sama. Tapi mu'tamad dia sama. Seperti mana di sana kembalikan kepada tamyiz, maka di sini pun kembali kepada tamyiz. Baca. Kemudian ghairul mumayyizah yang dia ingat bagi adat dia. Wa tasbutu. Wa illa sabiqu pula. Betul lah. At-tafsilu sabiqu wal mutahayyiratu tahtatu. Jadi ini semua dia bagi formula-formula aja. Dia suruh kias sendiri, fikir sendiri. Tak jadi. Tak jadi, kita kena ada contoh-contoh dia. Khususnya bab adat tu. Sebenarnya kita dah selesai dah secara umumnya aksam dia. Cuma aksam mutahayyirah. Aksam tu yang adat tu belum sempurna. Kalau adat dia normal, okey. Sebab tu dia kata watas butu. Sabitlah oleh adat itu kalau dia tak berbeza-beza dengan sekali. Faham? Dengan sekali sudah sabit adat dia. Maksudnya dia ada 3 orang anak. Maksudnya dah beranak, dah pernah nifas 3 kali. Ni kali keempat ni yang kena istihadah. Faham? Dia jadi macam tu. Kalau haid ni kita kira per bulan kan. Kalau nifas ni kira per beranak. Jadi pada bulan keempat, kalau haid kita sebut macam tu, pada beranak yang keempat, maka dia dijangkiti dengan istihadah. Sekarang ni dia nak pakai adat anak nombor berapa? Dia ada macam-macam adat. Nifas dia, anak nombor 1 lain, anak nombor 2 lain, anak nombor 3 lain. Faham? So dia pakai adat anak nombor berapa? Maka dia akan kembali kepada kaedah yang kita belajar sebelum ni. Adat ni, dia ada mukhtalifah, dia ada mutahidah. Faham? Mutahidah tu maksudnya sama je. Daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3 sama. Itu jelas lah. Ikutlah 40 hari, 40 hari. Tapi kalau dia berbeza-beza, maka dia akan ada isu pusingan pula. Faham? Berpusing ke tak berpusing? Maksudnya, anak nombor 1 cukup 60 hari. Anak nombor 2, 40 hari. Anak nombor 3, 30 hari. Dia berbeza-beza tapi tidak ada daur. Dia tidak mutakarirah kan. Maka kalau dalam masalah haid kita gunakan kaedah matluul istihadah. So dalam masalah nifas kita akan pakai wiladah yang terakhir. Iaitu maksudnya kita pakai 30 hari. Faham? Untuk anak yang keempat yang terjangkiti dengan istihadah, maka kita pakai
adat anak yang ketiga ataupun dipanggil matlul istihadah dalam kes nifas ini. Maksudnya matlul istihadah itu merujuk kepada beranak yang apa? Yang terakhir sebelum datang beranaknya nifas ataupun adat nifas yang terakhir sebelum datangnya nifas yang ada istihadah padanya. Faham? Matlul istihadah merujuk kepada apa? Nifas yang terakhir sebelum datangnya nifas yang ada istihadah padanya. Okey, diingat. Itu kalau dia ingat pun dia macam-macam ragam kan. Kalau berulang-ulang tapi dia lupa, semua tafsir tu akan dipraktikkan. Jadi diberi isyarat je supaya fikir sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah